إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. Dan ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu ketika bapamu, ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, berkata saat ingin bergerak maju dan naik daripada tataran ilmu yakin ke ainul yakin. Ini tafsiran daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mana taraki dalaman ni, bermakam para Rasul dan Nabi ni tidak ada turun dan tak ada mendatak, dia naik tak berhenti-henti, ya. Malaikat dia sama je. Adapun kita naik sikit turun banyak kan. Naik sikit turun banyak. Allah Karim. Apa permohonan Nabi Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, orang yang telah dipisahkan ruh daripada jasad. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat apa yang ia kehendaki. Maka di sini Nabi Ibrahim alaihissalam maknanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tunjukkan dengan jelas. Kemudian Allah pun menjawab untuk menyemangatinya untuk naik. Anda memberikan semangat kepada Nabi Ibrahim ini, ya, supaya taraki. Qala awalam tu'min, ya, adalah segegar Nabi Ibrahim. Awalam tu'min, mutabhiman ke Ibrahim, ya. Qala awalam tu'min, Allah Ta'ala berfirman, belum yakinkah kamu bahawa aku berkuasa untuk mengembalikan sebagaimana aku kuasa untuk menciptanya daripada tiada. Kerana ia ada kembali, dan dulu daripada Adam mutlak, tak ada terus. Allah Ta'ala boleh keluarkan tak ada apa-apa, tak ada, maknanya benih tak ada apa dan tak pernah mawjud. Kana Allah wala syai'a ma'ah, telah ada Allah pada azal, tak ada satu pun serta dia, tunggal ahad, ya, kuasa besar Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Dia boleh ada kan, sekarang dah ada dah, mati nak ulang balik tu mudah sangat begitu, maknanya gitu, ya. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada Ibrahim, awalam tu'min, mutak beriman ke Ibrahim, ya, atau adalah segegar Nabi Ibrahim. Jadi nak tahu apa sebab Nabi Ibrahim bertanya, itu maksudnya, bukan dia tak beriman, dan bukan Allah Ta'ala tak tahu dia ni Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala, Nabi Rasul lagi kan. Maka di sini Allah Ta'ala nyata pada Nabi pertanyaan dia untuk mendapat satu kenyataan daripada Nabi Ibrahim sendiri. Apa sebab ditanya? Kenapa ditanya? Macam mana pula Tuhan menghidupkan orang yang telah mati, yang telah hancur jasadnya? Sebab ikut riwayat tafsir lain bahawa Nabi Ibrahim pergi ke pantai, lalu dia terserempak nampak bangkai haiwan yang telah terdampar di dada pantai, yang telah dimakan oleh hidupan lautan, ikan-ikan dah makan. Maka ditarik oleh ombak, dia naik ke laut, dimakan oleh binatang laut. Dia tolak balik, dia ke darat, dimakan oleh binatang darat. Jadi bangkai binatang itulah diparaitkan. Laut makan, darat makan, lagi sampai habis terus. Jadi macam mana ni, satu persoalan besar tu.
Bukan dia tak percaya, bukan tak beriman, dia Khalilullah dan tapi bertanya tujuan apa? Untuk ziyadah, menambahkan lagi. Mana kalau Nabi Ibrahim maknanya melakukan kontak untuk menambahkan, memantapkan iman, maka apatah lagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat tabi'in, ya, jauh ke belakang, kena sentiasa mencari. Makna kita sentiasa kena mencari ziyadah, pertambahan, terutama dalam makrifat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab lagi tambah makrifat, lagi tinggi kedudukan insan tu dengan Tuhan, lagi kuat mahabbah dia dengan Tuhan bila dia terlampau kenal. Maka dikenal sini dengan cara musyahadah, depan mata sini nampak macam mana Allah Ta'ala menghidupkan, ya, orang yang mati. Qala bala, bila Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, Nabi menjawab qala bala, ya, dia ni Nabi Ibrahim menjawab, aku percaya, aku telah beriman wahai Tuhanku bahawa engkau berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, atas tiap-tiap suatu itu dipanggil tempat pentajalian kudrah Allah Ta'ala. Ya, dipanggil cermin mazhar bahawa Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari kuasa dia. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari taksisul iradah, daripada taksirul kudrah. Ya, itu mana dia kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala ma'akum, ma'iyah serta, tapi ma'iyah ma'nawiyah, bukan ma'iyah hissiyah. Maknanya ma'nawiyah, ma'iyah pada makna iaitu kita sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pertanyaan Nabi Ibrahim ni, maka Ta'ala tanya balik Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab qala bala walakin, walakin akan tetapi aku mohon untuk melihat kekuasaanmu dengan mata kepala. Jadi ini semua daripada proses-proses yang dijalani dalam perjalanan untuk menampilkan di Tuhan. Maknanya bukan sekadar kita beriman, kita cari pertambahan, untuk menyaksikan terus kekuasaan Allah Ta'ala, maknanya dengan mata kepala sendiri. Liyatma'inna qalbi, agar hatiku tenang, ya, yakni mantap dengan itu pengetahuanku, meningkatkan, ya, kerananya, dan kehairanan, ya, rohaniku pun bertambah daripadanya. Jadi untuk menambahkan lagi kekuatan keimanan, kekuatan makrifah kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala tunjukkan depan mata sendiri. Kemudian qala faqus arba'atan minat tayr, Allah Ta'ala pun berfirman, ya, iaitulah faqus arba'atan minat tayr, ambillah 4 ekor burung, yakni burung merak, sebagai lambang keindahan dunia. Ya, lambang kesombongan merak kan, bila berkokok, wah, kembang, tunjukkan kecantikan dia. Kemudian ayam jago, ayam bapak, sebagai lambang syahwat. Ayam jantan dilongkang menjadi ingat. Dia tak kira. 2. Yang ketiga, burung gagak, sebagai gambaran angan-angan yang panjang. Burung gagak kan, dan dia pun tak mengira makan, disebat bangkai bedal-bedal. Dan keempat, merpati, sebagai mana lambang hawa nafsu batil yang tertambat pada dunia. Jadi maknanya apa? Kena matikan 4 unsur, ya, sebagaimana disembelih zahirnya akan haiwan ini yang menunjuk isyarat kepada penyembelihan nafsu. Kita sembelih nafsu kita, baru kita dapat jumpa dengan dia, ya. Mati baru hidup, kunci baru terbuka, padam baru terang, ya. Padam dengan makhluk, baru terang kita dengan Tuhan. Matikan unsur nafsaniyah, khalqiyah, baru kita akan dibuka unsur kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu isyarat mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Ya, selagi kita tak mati, takkan bertemu. Sebab tu Nabi Ibrahim juga kisah ini berlaku apabila malaikat maut nak mengambil nyawa Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Ya, malaikat pun pening kalau bahasa kita lah kan, confused.
rojok kepada Tuhan balik, ya Allah, kekasihmu kata begini. Ada kekasih nak ambil nyawa kekasih, taklah pukul TKO terus. Tuhan kata apa? Adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Habis terus. Bila tak nak jawab ada kekasih tak nak jumpa kekasih, apa Nabi Ibrahim jawab? Sekarang juga kau ambil nyawa aku, jangan tangguh lagi. Ya, ada kekasih tak nak jumpa kekasih, bermakna nak jumpa kekasih dengan mati baru dia jumpa. Mati masuk syurga barulah dapat nikmat besar. Wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang ia melihat bila kaifin walan hisara. Dengan tiada satu kaifiat yang serupa dengan makhluk, tetap kaifiat yang maha tinggi. Ya Allah tak ada jalan sedikit pun keserupaan. Laisa kamitsli syai'. Ya, maknanya penglihatan yang maha sempurna yang tidak ada sedikit pun tasyabbuh dengan penglihatan makhluk yang bersifat dengan kekurangan. Jadi maknanya nak jumpa kena mati. Begitu juga kalau nak jumpa di dunia, dengan makna musyahadah akan Allah Ta'ala, muraqabah dan musyahadah, kena mati kan. Mantikan unsur nafsani, baru dia akan terbuka unsur kita dengan Tuhan. Padamkan ya pandangan kepada makhluk, baru kita terbuka dengan Tuhan. Ya, ghaib nazaral halqi ilaik bin nazarillahi ilaik. Lenyapkan pandangan makhluk pada kamu, letakkan pandangan Tuhan kepada wa ghaib ikbalim ilaika bi ikbalim ilaik. Buangkan keperasanan makhluk menghadap kita, gantikan dengan Tuhan menghadap kita. Kita merasakan dia sentiasa menghadap. Sebab dia pun buang semua tu. Farriq qalbak minal aghyar wa yamla'hum bil ma'arif wal asrar. Ya, ghaib, buangkan. Ini farriq, kosongkan. Kalbi kita tempat tajalli, tempat futuhat, maka jangan kotorkan dengan benda lain. Farriq qalbak, kosongkan batin hati kamu, lain daripada yang lain daripada Ta'ala. Barulah yamla'u bil ma'arif wal asrar, Tuhan penuh dengan ma'rifat dan segala sir-sir yang telah didapat oleh golongan arifina billah. Tu arif punya pakaian dan adapun Nabi Rasul tu tak cerita lah, tu lagi tinggi, tu tak terbanding mereka punya kehebatan. Jadi buang tu. Setelah engkau ambil semuanya, ya, mengikut riwayat diambil 4 ekor tu sembelih, kemudian dicencang, kemudian digaul sehingga tidak boleh nak beza je dah. Nak tunjuk kebesaran Tuhan. Ya, daging 4 ekor tu ya digaul sampai tak boleh beza, jadi 4 tumpuk diletak atas puncak bukit tu. Ya, fasurhunna ilaik. Ya, lalu cincanglah semuanya oleh kamu dan tahanlah semuanya sehingga kau pegang setiap bagian dari burung-burung itu. Setelah engkau cincang tanpa kurang satu pun bagian dia, kemudian summa ja'al ala kulli jabal, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, puncak bukit daripada bukit-bukit yang kamu kenali, minhunna juz'ah, satu bagian daripada bahagian-bahagian, sehingga kamu bayangkan semuanya ia akan fana bersama-sama, bersama-sama, dan kamu sepenuhnya tenang daripada keburukan-keburukan. Maksudnya apa? Matikan unsur 4 perkara itu dalam diri kita, bahawa kita akan dapat sakinah kalbi kita, mutmainnah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak matikan dia, virus nanti diganggu kita. Ya, kasih kepada dunia, kasih kepada keindahan dia, kasih kepada unsur nafsu, itu semua dipanggil gangguan-gangguan ruhani yang menyebabkan seorang itu tak boleh menghadap kepada Allah Ta'ala. Hati takkan bersih. Kaifa yashrukul qalb suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih. Macam mana hati kamu nak bersinar cahaya makrifat nur, sedangkan ya terlekat di cermin hati kita gambaran-gambaran makhluk. Kita kena buang. Itu istilah Syekh Ibrahim, apa nama, Syekh Abdul Qadir Jalani, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi dia melainkan Tuhan. Ya. Sebab itu kita zikir tanpa putus, walau senapas pun jangan putus. Setiap saat kita dengan dia, turun naik nafas dengan dia. Ya, walaupun jasad kita dengan makhluk, jasad tak apa tuan ni. Sebab Imam Ghazali dia tulis di makam dia, wahai insan, aku beri kamu jasad sangkar, di dalam aku tak bagi. Dalam aku berseronok bermanja dengan Tuhanku. Itu hebat dia orang ni. Dia panggil makam kain bain. Ya, kain bain. Jasad dia bersama makhluk, tapi bain dalam dia bercerai, dalam dia dengan Tuhan. Itu pakaian para awliya, para Nabi Rasul, atau lagi tinggi.
Wali-wali itu pakaian dia ni, hati dia sentiasa ma'iyah di dengan Ta'ala. Dan fana bersama-samamu, ya. Habis itu kemudian summad'uhun, kamu dah letakkan 4 puncak, kemudian panggillah mereka dengan mengandaikan wujud mereka itu, meskipun mustahil mewujudkan mereka itu kembali pada adatnya dan mati kan. Sekarang panggil, ya'tinaka sa'yah, nasaya mereka datang kepadamu semuanya, ya, sa'yah, dengan pantas, dengan segera. Nabi Ibrahim panggil, berdesuk diturun daripada 4 bukit tu, daging kencang tu melayang, pong, dia bercantum balik. Akhir sap 4 ekor burung jadi depan Nabi Ibrahim, clear terus, ya, depan mata Nabi Ibrahim, yan, dengan cara pandangan terang, ya, tak nak bukakan kuasa besar dia kepada kekasih dia Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah, ya'tinaka sa'yah, datang dengan pantas, yang ni terbang dengan cepat, ya, daging-daging yang bercantum dia berpisah, dia masuk balik, ya, dia set balik 4, ya, 4 ekor burung, ya, meraknya dengan gagaknya, merpatinya, ayam jagonya, ya, tanpa kehilangan sebahagian anggota tubuh dan tanpa berkekurangan sedikit pun juzuk daripada 4 ekor jadi kurang tak, ya, sedia kala macam biasa. Masya Allah. Itu Tuhan tunjukkan, ya. Allah. Qala Allah Ta'ala wa'lam anna Allah mana tadi, wa'lam anna Allah azizun hakim, dan ketahui ilmu, dan selama engkau membuktikan langsung, iaitu tersingkap, ya, bagimu semua itu. Ini mengenal dengan apa? Bikashfin. Peringkat syariat kita mengenal bil akidah, ya, peringkat atas dia dengar bikashfin, kemudian kemudian baru dimusyahadah. Ini ketahui bagi dengan ilmu yakin, bahkan kepada ainul yakin. Kita yakin peringkat awam berapa? Bil ilmi, yakin kita dibina dengan ilmu, membina akidah. Kemudian dia pergi pada apa? Ainul yakin, dia berlaku dengan kasfin, musyahadah. Tuan buka. Ini tuan buka nampak terang, ya. Bagi ahli kasfin, kita tengok dalam hadis sahih atau mana Quran hadis sahih, adanya azab kubur bagi mereka biasa tengok. Tuan singkap tu buka apa yang berlaku, maka lebih kuat. Bahawa Allah Ta'ala maha perkasa, maha mengalahkan, dan maha kuasa atas segala yang dia kehendaki. Ya, atas kuasa ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, apa dia nak, ya, semua jadi. Allah, Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Dalam Ahzab Sidi Ahmad Idris dia banyak baca tu hadis Nabi, Masya Allah kan, apa yang dikehendaki Allah itu saja yang berlaku. Wa ma lam yasha lam yakun, apa yang tidak dikehendaki takkan ada. Jadi semua yang maujud ni menerangkan, mendedahkan pada masyiatillah, ya, masyiah kehendak Tuhan. Maka pandang dalam cermin, sebab makhluk semua dipanggil apa? Mazhar, atau dipanggil nurullah. Makhluk dipanggil nur Allah Ta'ala, bukan Tuhan. Nur dia cahaya. Cahaya sifat dia apa? Idah, dia memberi penerangan terang. Kalau kita padam api gelap kan, kita perlu pada cahaya terang. Jadi makhluk ni dia panggil apa? Menerangkan kewujudan Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan, ya. Sebab bila iman dia naik ke peringkat ainul yakin, hakul yakin, Masya Allah, dia akan lagi mantap berpegang dengan syariah dia, ya. Kegagalan manusia berpegang dengan syariat banyak terbabas sebab makrifat dia kurang. Makrifat dengan makna syuur qalbi dia, keperasanan qalbi dia itu kurang. Dia perasaan makhluk, Tuhan dia tak perasan, dia terbabas, ya. Sebab kata afdalul iman an ta'lamallaha haitsu ma kunta. Iman paling afdal kamu sedar, perasan akan Ta'ala di mana saja kamu berada. Sebab dia sumbat dalam tu yang putus, Allah, ya. Dia lalai pentembak, ya, sampai dia terang. Azziklahun nur, zikir tu ada nur, pancaran dia tu ada, lama-lama dia terang. Lepas tu jangan tinggalkan zikir walaupun lalai. La tatruki zikr li adami hudurika ma Allah yufid. Kamu jangan tinggalkan zikir
walaupun zikir itu lalai, jangan teruskan. InsyaAllah Tuhan akan angkat seperingkat demi seperingkat. Tuhan lagi maha bijaksana, sang pemilik hikmah sempurna dalam setiap yang dia kerjakan, dia kendaki, sebab ada hikmah ilahi tadi. Semua ada tu. Ma khalaqta haza batilan subhana. Ya. Kau tidak jadikan semua benda ni batil, sia-sia, tidak. Semua ada hikmah. Cuma akal manusia yang pendek ni adalah sikit-sikit dinampak, dan banyak di sana hikmat yang kadang-kadang kita tak perasan. Hikmat besar yang Tuhan jadikan dalam semua khalaik. Tuhan mengingkari kebangkitan, ya, yaumul ba'ats ataupun hasyar, iaitu ke perhimpunan kita di perhimpunan besar di yaumil mahsyar itu, dan dikumpulkannya itu nasyar. Pagi kita ingat pada mahsyar, tuan, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun pagi dia ingat pada mahsyar. Ni bangun pagi ingat putih janai. Asyik lomak ni. Atau ajau kita bangun pagi buka mati ingat mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepada ini kita akan dihasyar itu, tuan. Jadi naklah kita bentuk sepanjang hidup kita seharian, tadi pada buka mata sampai tidur balik, dalam bentuk apa? Wa ilaihin nusyur. Kita nak buat benda ni besok, kalau menghadap Tuhan selamat lah. Boleh jawab tak ni? Kalau boleh jawab terus, kalau tak stop. Iza arata an taf'ala amran fatadabbar akibatah. Wa in kana khairan famdi wa in kana syarra fantahi. Itu kalam jami' daripada Rasulullah SAW, pendek, padat. Bila kamu nak buat satu tindakan kejubuat kita, fatadabbar akibatah, sila semak, perhati kesan dia besok di sana macam mana. Wa in kana khaira, kalau baik tak, tidak menyalahi syarak, pam diteruskan Nabi itu. Wa in kana syarra, kalau jahat pantai, stop, jangan fikir panjang lagi dah. Itu je. Ya, guideline Rasulullah bagi cantik, padat, ringkas. Kita nak melihat, nak memandang, nak mendengar, nak bercakap, nak buat kenyataan, nak bergerak, apa saja program kita, letakkan zikrul maut, mizanul maut, neraca kematian. Sebab Ibu Natak sebut dalam hikam dia pun, kita nak keluar rumah dan disebut apa? Letakkan apa? Mizanul maut. Kita turun tangga nak keluar rumah ni, kerja yang kita buat, program yang kita nak buat ni, kalau mati datang macam sedap tak? Sedap, okey, teruskan. Bila sedap tu makna benda tu tak mukhalif dengan syar'i lah, benda tak bersanggahan dengan syarak. Kalau kita tengok, ni tak boleh ni, kalau mereka mau datang parah ni, mana kerja tak boleh lah, kena stop. Itu senang ni. Lepas tu zikrul maut, benda yang sangat besar, kan? Ya. Syammir wala tazar zakiral maut tipanisyanuhu dalalun mubin. Syammir, sensing tangan baju kamu. Nak buat kerja dengan Tuhan kena sungguh-sungguh, tu mana kinayah daripada apa? Kena bersungguh-sungguh, ijtihad tu. Wala tazar zakiral maut, jangan kamu berani lupakan mati. Tipanisyanuhu dalalun mubin, lupakan mati itu sesat yang cukup terang, kan? Ya. Betul. Dalam Naqsyabandiyah bila zikir dari kafiat 10, kafiat yang ketujuh apa? Ya, ingatkan apa? Muraqabatul kubur begini. Sebelum start zikir tu, kita bayangkan kita terbaring mati. Bayangkan betul-betul kita mati. Orang uruskan kita mandi, kapan siap sembahyang, kita pikul, angkat, pergi hantar lubang lahat. Ya, tempat talqin kita habis semua, barulah kita kontak rohani kita dengan mursyid di atas. Itu kaedah dia. Bermakna hakikat dia nak berjalan bukan jasad. Jasad ni semua baling dia yang lahat. Yang berjalan roh. Rohani yang layak makrifat akan Allah Ta'ala. Roh kita tu, qalbi kita, sir. Jasad ni tak ada apa, kan? Manusia dijaga benda sangka yang nak baling dalam liang lahat. Ya, tertipu tu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah banyak tertipu, dan dia mengejar benda yang nak ditinggal, mengumpul benda yang nak ditinggal. Benda dibawa dibiar, dia tak perasan. Tu ghaflah, lalai, dan Allah. Kemudian mengingkari hasyar, nasyar, semua itu di akhirat, iaitu tiada lain bersumber daripada apa? Akal juz'i, akal personal kita. Ya, aklul gharizi. Dia ada aklul nafi' yang tertutup oleh awan, oleh wahmun, ya, dan imajinasi yang tidak dapat menjangkau rahsia-rahsia hubungan nyata antara al-haq dan bagian alam yang bersumber daripadanya. Apa dia panggil? Waham. Bagi Natak kata maqadaka syai'un mislul wahm. Tidak ada satu benda yang menarik kamu kuat seumpama waham. Ya. Dulu orang buat rumah kan, dia punya tandas kat luar. Dia sakit perut nak buang air, dia turun kat tangga naik balik tak jadi. Orang tanya pasal, ada gimau gitu bunyi.
Rupa suara yang tu ada kat tengah hari. Gimau dia ada tengah hari pula kat rumah dia. Tengok-tengok rupanya bukan gimau. Suara apa tekanan udara dekat lubang bawah tangga tu. Oh, ni dia. Jadi dia perasan gimau bukan suara gimau, rupanya suara tekanan udara dekat lubang bawah tangga. Ya, itu panggil apa? Waham. Dia jalan kat kubur malam-malam, dia lari ingat Pontianak. Rupanya apa? Berkilat-kilat daun pisang dengan suluh dengan apa? Dengan cahaya bulan. Dia ingat hantu apa? Dia berjalan, dia lari kuat. Berapa tersepak tali sabut malam-malam. Dia ingatkan ulau. Berapa tali sabut dia sepak. Dia lari campukang. Itu semua apa? Waham. Apa yang menyebab tersekat waham? Dia wahamkan seolah-olah manfaat dan mudarat itu dari makhluk. Ini bahaya. Sedangkan terpampang nama Tuhan An-Nafi' Al-Mudar, semua dia kan. An-Nafi' ismun minal asma'illah kan. Dia yang memberi manfaat, dia yang memberi mudarat, tak ada yang lain. Tiba-tiba kita letak seolah-olah makhluk ni boleh memberi, boleh menarik. Itu dipanggil hijab yang menyekat kalbi kita daripada berjalan ke hadrat Allah Ta'ala. Ya, ini bahaya tuan. Allah Ta'ala. Dan semua itu bersifat baharu, ya, dan bermula, mana ada awal dan berakhir. Sebab dipanggil kita ni apa? Dipanggil apa? Baharu hudus. Apa makna hudus? Ma sabaqahul adam walahikahul adam. Benda yang kewujudan dia didahului oleh ketiadaan dan dia akan berkembali kepada tiada. Asal tak ada, kembali tiada. Itulah hakikat segala makhluk. Ya. Adapun Tuhan sebaliknya. Kewujudan dia adalah asli. Adapun kewujudan kita, apa dia panggil? Mana benda baru datang tadi, arif, asal tak ada. Kemudian dengan izin rahmat Tuhan dapat kita menumpang sementara tadi. Kemudian balik-balik, ya, tak boleh duduk lama. Tak ada siapa nak tongkat langit. Allah kan. Dan sebab orang yang akalnya tidak, ya, terkontaminasi oleh riuhnya waham, ya, dan imajinasi, bahasa banyak pelik-pelik itu. Serta mampu makna yang terhubung dengan akal kullih, yang universal maknanya, ya, yang mengetahui semua yang sudah ada dan yang akan ada di dalam semesta secara huduri, ya, sekalipun merenung keajaiban ciptaan. Sebab tu dalam ayat Tuhan kata apa? La ya'lamul ghaib illallah. Tak ada mengetahui benda gaib melainkan dia, kecuali dibuka. Rasulullah SAW boleh cerita satu persatu kan. Akhir zaman begini. Itu benda gaib. Tak bercanggah dengan ayat dah. Ya, ayat tu cerita secara umum. Hakikat semua tak tahu melainkan dia. Kecuali kalau benda mendatang dia bagi, itu lain. Dia bagi dapatlah, tu makna kan. Bila orang yang mewarisi pun dapat juga. Ulama pewaris Nabi, dia dapat benda tu. Ulama yang sebenar. Nabi berilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang, dia berjuang. Nabi ada mukjizat, ia ada karamat. Itu ulama tu betul, waris betul ni. Sebab tu Syekh Abu Hasan Asyazili radhiyallahu an, dia kata kalau syarak izin, tapi benda ni khususnya tak boleh. Kalau izin, aku akan cerita apa berlaku besok, lusa dan seterusnya. Ya, man arafallah la yasla alai syai. Siapa yang makrifat dengan Tuhan tak tersembunyikan, terbuka. Ya, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Dia pandang dengan nur, kita pandang dengan nafsu buat gelap. Dan atas tiap-tiap dai seorang tu semua dah dibukakan kepadaku, kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, pemimpin tarekat Syaziliyah, akan matinya beriman atau kufur. Dah nampak kan? Dia tengok seorang tu dai semua dah ada danda, tapi haram bagi dia membukakan akan rahsia. Dia pandang je lah. Sebab kerana wali-wali kita tengok dia hempit orang ni kambing jahat, ya, dia hempit, dia nampak atas ujung tu mati, husnul khatimah, mati di baik ujung, ya. Maka ia akan mencapai kasyaf sehingga tersebak semua tirai dan hijab yang menutupi berbagai hal tentang kebangkitan, mana hasyar ataupun dipanggil hari penghimpun besok, yaumul ba'ats, yang dikumpulkannya manusia di akhirat, ya, hari nasyar besok. Bahkan semua hal yang berhubung dengan kehidupan dunia dan akhirat,
Dan orang yang seperti itulah tidak akan mengingkari semua itu sedikit pun. Ia pasti beriman dan meyakini semuanya. Ya Tuhan kami, berilah kami rahmat daripadamu dan anugerahilah kami kelurusan dalam urusan kami. Ya, itu di antara doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Habis. Kemudian qala ta'ala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim.